Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Sambungan pelajaran kita pada kali ini iaitulah hubungan malaikat dengan alam dan manusia. Jadi kita sudah masuk kepada rukun iman yang kedua, iaitulah beriman kepada malaikat. Malaikat ni kita tahu dah. Dalam perbincangan yang lepas, Allah Ta'ala jadi dia daripada cahaya. Sebab tu dia boleh bergerak dengan pantas. Dan dia pun mudah. Apa saja Tuhan suruh, dia tak pernah bantah. Sekarang ni kita nak tengok hubungan malaikat dengan alam. Alam tu maksudnya semua makhluk lah. Dan manusia. Khusus kepada manusia. Sebab manusia ni dia ada kes khas. Dia tu. Apabila hubungan para malaikat dengan Allah adalah hubungan ubudiyah dan taat yang penuh kepada perintahnya. Tak lagi dah. Malaikat ni satu makhluk Tuhan buat tak pernah derhaka kepada Allah. Dia ikut apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh buat apa buat. Dia tak pernah bantah. Ini kelebihan malaikat. Lawan dia syaitan. Syaitan ni dia bantah ya. Tak mau ikut. Bila dia bukan tak mau ikut, dia berhujah lagi. Lawan tu bukan cakap lawan saja. Bukan dia je tak. Bantah lagi. Maka hubungan mereka dengan alam dan manusia adalah salah satu cawangan daripada ubudiyah. Ubudiyah itu maksudnya perhambaan kepada Allah dan ketaatan yang tersebut. Jadi, maknanya dia dengan alam ni hubungan dia kerana taat kepada Allah Ta'ala. Tuhan suruh apa dia buat. Ibadat mereka sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah terbatas kepada mentasbih dengan memuji dan memuja Allah sahaja. Bahkan ibadat mereka mencakupi pelaksanaan tugas mengikut kehendak Allah, iaitu tugas mentadbir, menjaga dan mengurus urusan alam atau makhluk ciptaan Allah yang termasuk setiap gerakan dan perjalanan. Setiap yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Setiap hukuman dan peraturan. Serta meluluskan setiap penentuan Allah mengikut qada takdirnya. Pada makhluk ini kesemuanya. Jadi Allah Ta'ala telah faham ke mereka. Ni Muhammad bin Abdullah. Sepanjang tahun malam Lailatul Qadar dia suruh. Dia kata malam sepanjang tahun ni. Ini yang akan dibuat oleh orang. Mana kalau dia hidup lagi, hidup lah. Kalau nak mati tahun tu pun, matilah. Malaikat tu tengok ya orang ni. 2 bulan lagi dah dia tu. Nak hidup. Sebab tarikh mati sudah ada. Malah Lailatul Qadar tu ada penentuan dah. Dalam setahun seorang umur orang tu, dia tunjuk dah nifai dia. 2 bulan lagi nak mati. Jadi tu ikut. Mereka diwakili untuk menjaga langit dan bumi. Saya wakil dia. Tiap-tiap pergerakan dalam alam ini termasuk ke dalam kewajipan yang dipertugaskan kepada mereka mengikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fal mudabbirati amra. Maksudnya maka demi malaikat yang bertugas mengatur urusan. Tak ada dia. Dia bawa angin di sana sini. Dia tarik hujan bawa ke sini. Itu kerja malaikat. Dia malaikat jaga hujan, kerja dia jaga hujan. Mereka jaga ni, jaga ni. Itu mereka jaga kita, jaga kita. Di setiap kerja dia tu, dia tak kacau kerja orang lain. Surah An-Nazi'ah ayat 5 dan firmannya, fal muqassimati amra. Demi malaikat yang membahagikan urusan. Itu berjalan tukar. Orang ni. Az-Zariyat ayat 4. Maka al-mudabbirat dan al-muqassimat adalah para malaikat di sisi ahli iman. Maknanya ulama ahli iman mengatakan bahawa al-mudabbirat dengan al-muqassimah itu ialah malaikat yang menjalankan tugas. Jadi kita kena dengar bila kita dengar cerita dalam iman ni, banyak cerita-cerita yang kita tak tahu yang kerja malaikat ni. Dekat dia dengan kita tak perasan. Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setengah orang kata Al-Quran dan hadis. Bila sebut As-Sunnah tu mana hadis lah tu. Menjelaskan jenis-jenis malaikat yang diperwakili untuk mengurus berbagai-bagai makhluk Allah. Untuk mengurus hal matahari, ada malaikatnya.
Begitu juga untuk mengurus hal bulan. Cakrawala. Cakrawala ni benda apa? Segala benda sosan. Bukit bukau. Awan. Hujan. Nutfah. Nutfah tu titisan air mani. Air mani orang ni nak jatuh mana pun. Ada dah pengawal dia. Hingga sempurna kejadian manusia. Daripada air mani jadi darah. Daripada darah jadi seketul daging. Dari daging naik tulah. Pasal. Duduk nyawa. Jadi malaikat ni ikut satu persatu. Ada pengawal dia. Ada staf dia jaga situ. Staf malaikat. Urusan ajal manusia kesemuanya. Sebagaimana untuk mengawal tiap-tiap orang hamba. Bahkan tiap-tiap makhluk dan kejadian-kejadian yang berlaku di cakrawala ini. Ada malaikat yang menguruskannya. Jangan dalam perut mak dia. Malaikat jaga. Duduk tunggu situ. Tugas para malaikat yang disebut itu tidaklah bercanggah dengan apa yang dikatakan qawanin. Apa dia qawanin? Undang-undang tabi'i alam. Tak bercanggah. Dan sebab-sebab yang ada hubungan antara satu sama lain. Tak bercanggah. Kerana undang-undang tabi'i alam dan sebab-sebab itu adalah makhluk Allah juga. Jangan kata, kat mana jaga kat biasa. Kalau dia gelak kat, ujian mari. Betul. Tapi yang tarik ujian mari siapa? Malaikat. Malaikat buat tu atas arahan siapa? Allah. Dia duduk atas dia. Malaikat ikut arahan. Kemudian tabi'i, suasana yang berlaku tu, hasil daripada kerja buat malaikat tu. Jangan kita kata, tak kena dengan malaikat ni biasa ya. Pokok ni dia buah, dia bunga. Lepas bunga dia buah. Lepas buah dia masak, lepas gugur. Dia tak ada malaikat tak? Kita je tak nampak. Ada petugasnya. Maka para malaikat pun mengurus dan menjaga undang-undang tabi'i alam dan sebab itu. Sebagaimana mereka menjaga makhluk yang lain. Ya, ramai malaikat ni, bila ni ada terlalu ramai. Sekiranya tidak ada kehendak Allah dalam menjaga sebab-sebab dan undang-undang tabi'i ini, sekiranya tidak ada kekuasaan Allah dalam menugaskan para malaikat untuk menjaga perkara-perkara tersebut, nascaya mustahil sama sekali pada akal bahawa cakrawala ni Allah khasaratan. Yang besar-besar ini boleh berkekalan selama ini dalam keteraturan dan keindahan penyusunannya. Nah, jadi cantik ke dia ni. Tak belaga dia. Langitnya bumi duduk main tempat dia masing-masing. Apa ni bulan dengan bintang tak belaga. Tak eksis. Besar-besar belaga tu bukan kecil tu. Kita apa yang kecil tu? Ada pergi dekat dia. Adapun manusia dengan fitrah hidupnya termasuk ke dalam riayah. Riayah itu mana penjagaan. Riayah mana penjagaan yang diperwakilkan kepada malaikat. Jadi malaikat itu jaga. Kerana manusia sejenis makhluk Allah di alam ini. Bahkan sejenis makhluk yang diutamakan dengan pengurnian segala apa yang ada di alam ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Alam tarau anna Allah sakharakum ma fis samawati wa ma fil ard. Maksudnya apakah kamu tidak melihat? Allah telah memudahkan bagi kamu barang yang berada di langit dan di bumi. Surah Luqman ayat 20. Ini nikmat besar Allah Ta'ala beri pada kita. Manusia ini. Semua dalam langit dan bumi ini. Khidmat kepada makhluk Allah Ta'ala yang bernama manusia. Dulu kita tak pergi ke langit. Sekarang dah pergi dah. Naik ke angkasa lepas. Nak kita tengok langit apa ada. Nak hidup sana apa ada dah tengok. Ijai manusia. Maka jagaan para malaikat dan riayahnya samalah. Penjagaan dia juga untuk langit. Bumi dan segala yang ada di antara keduanya merupakan riayah Allah. Penjagaan Allah Ta'ala. Dan pertolongan kepada manusia. Dalam melaksanakan kewajipan khalifah. Khalifah ni tugas memakmurkan bumi ni. Dan tanggungjawabnya. Bahkan lebih daripada itu. Para malaikat mempunyai tugas-tugas lain. Berhubung dengan iradah manusia dalam hidupnya. Iradah itu mana kehendak manusia dalam hidupnya. Tujuannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Iaitu untuk memandu manusia ke arah kebahagiaan. Malaikat ni maksud kita bahagia. Membentuk mereka dalam hal beribadat dan memilih jalan yang baik yang menguntungkan. Menjauhkan mereka daripada jalan kejahatan dan kebinasaan. Asalnya begitulah tiga malaikat. Yang manusia ni tak kira. Lawan juga.
Orang yang cakap jangan buat maksiat, lawan juga buat maksiat. Maka berlakulah bala bencana Allah Ta'ala. Malaikat sahajalah yang dipilih oleh Allah Rabbul Alamin untuk menyampaikan hidayah Allah kepada manusia, penghuni bumi ini, melalui para rasulnya. Jadi malaikat Jibril bawa wahyu Allah kepada para ahli Nabi. Para rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul bawa lalu ilmu ini kepada umat dia. Masing-masing. Sebabnya, kita ni manusia, nak berkata malaikat tak mampu. Kerana malaikat mari ajar kepada kita suruh ibadat. Kita akan kata, malaikat tak apa, dia tak nak nafsu. Nak suruh bangun pukul 3 pagi, dia bangun. Nak suruh pukul 4 bangun. Dia makan, tidak. Kita ada nafsu. Nak tidur lagi. Pagi nak jaga di sana lagi. Macam mana nak ikut malaikat. Jadi Allah Ta'ala, malaikat ni buat lalu ilmu, bawa ke Nabi. Nabi raya, aku ni manusia. Innama ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti kamu juga. Ada makan, ada minum, ada kahwin. Tapi aku boleh beribadat, kamu tak boleh ibadat. Kenapa? Jadi kita pun rasa, salah kita. Itu hikmahnya. Jadi, maka dan malaikat yang terpilih untuk mengurus hal ini ialah Jibril alaihissalam. Malaikat yang paling hebat sekali. Yang jawatannya yang menguruskan benda-benda yang terima dengan wahyu ni apa ni? Nama dia Jibril ataupun Jibrail. Dua boleh pakai. Jibril, orang panggil Jibrail, dua. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sungguhnya Al-Quran itu turunnya daripada Tuhan Rabbul Alamin, dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Siapa dia Ar-Ruhul Amin? Jibril alaihissalam. Kepada hati engkau. Supaya engkau menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 194. Malaikat tetap bersama manusia dan menyertai mereka di samping hidupnya demi memandu dan mengarahkan hidup mereka dengan memberi ilham dan menggesa mereka ke arah al-haq dan kebaikan. Malaikat itu ajar kita, duk bisi kita supaya buat benda baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lisyaitani lammatan bibni Adam. Walil malaki lamma. Fa amma lammatus syaitan fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqq. Wa amma lammatul malak fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq. Faman wajada dhalika syai'an faly'alam annahu min Allah. ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم اقرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم." Tengok apa dia kata ni. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu ada pengaruh dalam lintasan hati anak Adam. Dan Allah hati kan dia bolak-balik. Sekali mikir baik, sekali mikir tak baik. Dan para malaikat juga ada pengaruhnya. Pengaruh syaitan ialah mengilhamkan manusia supaya melakukan kejahatan dan membantahi, melawan kebenaran. Syaitan ada bagi besi pada kita. Hari ini buat maksiat. Kita jangan ikut bawa terbah, bawa ustaz, jangan kacau. Kali ikut bawa ni tak maju. Dia mari. Kita pun lawan. Ada lintasan para malaikat adalah mengilhamkannya, melakukan kebajikan dan membenarkan kebenaran. Jadi, dua-dua ni mari tak ada dalam kepala kita. Pelawan ni ada tidak? Ada. Jadi kita nak meneh hak mana? Nak ikut hak mana? Ikut hak syaitan, habis binasa. Ikut malaikat, alhamdulillah selamat. Maka barang siapa yang mendapat ilham kebaikan, hendaklah ia mengetahui bahawa ia daripada Allah. Dan barang siapa yang mendapat sebaliknya, hendaklah ia meminta perlindungan dengan Allah supaya jauh daripada syaitan. Bila mari dalam hati kita perasan nak buat benda tak baik, selalu a'udzubillah minasyaitanir rajim. A'udzubillah. Minta perlindungan dengan Allah. Sebab kita tak mampu nak pelindung sendiri. Mampu? Tak mampu kita. Syaitan kita tak nampak. Tapi ilham dia mari duk kuasai dalam hati kita. Ini kita kena berlindung dengan Allah. Bila mari je, duduk dia baik-baik duduk kat sini. Tiba-tiba aku ni tak mahu duduk sini. Letih lah semayang Jumaat 5 waktu sini. Kena dengar kuliah lagi. Kena zikir lagi.
Baik balik duk kapur tunggu lembu. Syaitan mari tu. Auzubillah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Kacau hati ni. Mari tadi. Mari. Dia mari jaga-jaga. Kata mari. Tengok orang lain sini belakang dah kita. Duduk sini tak selamat senang. Dia mari. Orang yang ketah mahal. Baik aku balik Norges mula. Pada duduk bagi Norges pula duduk Norges. Dia mari. Ada masa masjid tu. Ada lah. Kita kau punya ni. Kemudian Nabi kita baca ayat Quran ini. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Maksudnya syaitan menakutkan kamu akan kepapaan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Sedangkan Allah berjanji kepada kamu untuk memberi keampunan dan limpah kurnia daripadanya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah 268. Jadi kita tahu dah hari ini. Syaitan ni kerja dia apa? Mari dia usik kita. Ilham dia mari. Jadi ilham syaitan satu, ilham malaikat satu. Jadi kita nak lawan. Aku lari nak ikut malaikat. Syaitan tak mahu. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ini tak boleh. Selain daripada itu, Allah Ta'ala menugaskan para malaikat berdoa dan memohon ampun untuk para mukmin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillah minasyaitanir rajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Surah Ghafir ayat 7 hingga 9. Maksudnya malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya. Malaikat berpikul aras. Tasbih. Dan mereka beriman kepadanya serta minta ampun bagi orang-orang yang beriman. 3 malaikat ni untuk minta ampun ke kita, orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, maknanya kita ni sentiasa mendapat minta masuk dalam doa para malaikat. Setiap hari malaikat ada doa kita. Minta ampun ya Allah pada orang ni, orang jujur, orang baik. Mereka seraya mengucapkan wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu. Itu dia puji Allah. Berilah keampunan kepada orang yang bertaubat dan mengikuti jalan engkau dan peliharalah mereka daripada keseksaan neraka yang menyala-nyala. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga. Masukkanlah mereka ke dalam syurga. Letak gua tu biar apa titik. Syurga Adin yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka daripada balasan kejahatan. Dan orang-orang yang engkau lepaskan daripada balasan kejahatan pada hari itu, sesungguhnya engkau telah anugerahkan rahmat kepada mereka dan itulah kemenangan yang besar. Jadi surah Ghafir ayat 79 ni cerita kepada kita, kerja malaikatnya buat apa dia buat? Berdoa kepada orang mukmin. Bertasbih satu. Doa untuk orang mukmin. Panjang doa dia, kau pendek. Panjang. Setiap orang mukmin dapat doa malaikat. Malaikat ni kerja baik sungguh dia. Dia berdoa untuk kita supaya kita ni jadi orang yang diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setengah habis tak ada bagi, tambah lagi. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hadis ini muttafaqun alaih.
Maksudnya tidak ada suatu hari pun yang seorang hamba hidup padanya setiap hari, maksudnya melainkan malaikat turun padanya. Malaikat turun daripada langit. Salah seorangnya berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada orang yang membelanjakan harta akan ganti apa dibelanjakan. Orang yang derma ni ganti, beri rezeki lain dia. Sebab itulah orang yang suka derma ni rezeki dia murah. Malaikat berdoa pagi-pagi, ya Allah, beri rezeki ganti. Dia duduk derma banyak. Beri banyak rezeki dia. Sebab rezeki dia tu lagi banyak, lagi sampai ke tempat rezeki. Dan satu lagi, satu malaikat lagi pula berdoa, hai Tuhanku, berikanlah kepada orang bakhil kebinasaan. Orang yang kopi, dia hanya kopi lah. Harta dia tak berkah. Nampak banyak, tapi tak tahu di mana. Kadang-kadang dia kekeh dia anak-anak. Apa dia sih? Kalau dia mati lagi ayam dan anak tak ada lagi. Tak ada. Ini berapa kes ada kita terima ni? Dia panggil dah. Ada setengah tu panggil kita ustaz, jepuk panggil. Kita nak pergi mahkamah dah ni, habis. Adik-beradik tak. Pokok saudara, duduk tutup kau sangka. Ini harta. Sipel lah banyak harta. Boleh kau habis, pan ni kat mahkamah lah. Kita siap. Kita sipel untuk kita kata. Kalau tak kena didik lah betul lah jadi akhir. Jadi kita orang tua di atas didik dia. Manakala anak tu dia bagi tak betul daripada awal lagi, jumpa dia. Tapi kalau dia bagi cara betul dah. Dia mahu atas ni lah benar. Dia sesama tak ada dengan Tuhan. Aku bagi dah. Pokok ni tak kira kau kan. Baik, kita terus lagi. Para malaikat memberansangkan hamba supaya taat dan beribadat kepada Allah. Memberi galakan supaya berzikir, membaca Quran, belajar dan membuat kebajikan dan selalu menghadirkan hatinya bersama dengan salatnya dan ketika baca Quran. Malaikat ajar kepada kita suruh buat ibadat dengan khusyuk. Hati kita tu biar ingat sentiasa kepada Quran, kepada apa yang kita baca. Apa yang disebut itu adalah dibuktikan oleh hadis sahih di antaranya. Jadi banyak hadis-hadis ini. Di antaranya hadis yang dikeluarkan yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma ata al-masjida la yahuzzuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah lam yakhtu khatwatan illa rafa'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjida fa idza dakhala al-masjida kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna 'ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhina shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub 'alayhi ma lam yu'zi bihi ma lam yahdus aw yuhdith fihi." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dengar ni. Hadis ni hadis sahih jelas. Maksud dia apa benda? Salat seorang laki-laki secara berjamaah, pahalanya lebih daripada salat seorang diri di rumahnya atau di tempat kerjanya, di pasarnya 27 darjat lebih. Ini yang kita nak sangat ni. Sore satu boleh pahala. Maya jemaah boleh bawa 27. Besar. Besar pahala dia. Yang demikian itu adalah kerana apabila seorang itu telah berwudu, sempurna wudu dulu ambil, dan menyempurnakan wudunya, kemudian pergi ke masjid yang tiada tujuan lain melainkan untuk mendirikan salat. Buat apa pergi masjid tu? Nak pergi salat. Yang kata pergi masjid apa? Ada orang bagi subsidi masjid. Tak jadi tu. Nak pergi salat di masjid. Dia melangkah suatu langkah, diangkatkan dengan sebabnya satu darjat. Lagi jauh pondok kita, rumah kita, lagi banyak pahala kita dapat. Selangkah satu darjat. Dan dihapuskan daripadanya satu dosa. Sehingga ia masuk dalam masjid. Besar pahala tu. Ia dianggap berada dalam salat selama ia menunggu salat.
Orang yang mari awal, duduk dalam masjid, jangan duduk luar. Duduk dalam masjid, selagi tak azan, selagi tak sudah solat, lepas solat dia tak keluar nak tunggu solat yang kedua, orang ni dikira duduk solat. Pahala dia tulis sembahyang. Menunggu solat ni, pahala sembahyang dah boleh. Masuk-masuk di solat tahiyatul masjid dulu. Lepas tu kita tunggu zikir, baca Quran, jangan duduk buah kau. Boleh pahala sembahyang. Besar tak besar pahala. Duduk saja ya, cokoh itu. Baca Quran, zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pahala sembahyang boleh. Atau apa lagi? Ia dianggap berada dalam salat selama ia menunggu salat. Menunggu salat dalam salat. Dan malaikat berdoa kepada orang itu selama ia berada di tempat salatnya. Selama kita nak coba tempat saya kita tu, malaikat berdoa. Malaikat kata apa kepada kita? Wahai Tuhanku, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah padanya. Allahumma fillahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fillahu, Allahumma tub alaih. Oh, comel. Comel tak comel? Malaikat berdoa kita. Ingat. Didoakan demikian selama ia tidak menyakiti orang lain. Kalau dia masjid, cakap dengan orang nak baca Quran berganggu, orang ni tak dapat. Ataupun duduk menyakiti orang lain tu, duduk cakap orang. Duduk atas masjid, duduk cakap kau panggil ni. Apalah dia tu, apalah dia ni. Habis malaikat kata, Assalamualaikum. Orang ni tak payah doa. Doa apa dulu? Berat. Jadi selama dia tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain bukan kata digocoh kan. Lo ni orang tak gocoh kan. Sakit dengan mulut ni lebih dahsyat daripada sakit dengan nafas lagi. Kalau kita takau kan, kita tumbuk kan. Senang ya, polis mari dulu. Tak ada masalah. Ni tak payah kita hak kita kata orang dengan mulut kita. Kok ni panggil tempat gelap boleh. Tak ada polis boleh mari kat kita. Itu aja kita cakap. Tak ada apa, barulah boleh tangkap. Jadi penyakit tu penyakit besar. Dan selama tidak berhadas. Jadi bila kita terketuk, batal wudu, boleh istijab. Pergi ambil wudu, masuk balik sembahyang semula, boleh balik. Sambung balik. Kelebihan besar. Jadi kita cuba elokkan buah-buah. Kita tengok, pagi ni duduk sini, orang buah. Cari tempat lain. Luaskan lagi masjid tu. Berebut duduk sehadapan belakang. InsyaAllah ta'ala. Ni, hijau malaikat duduk doa kita. Selama kita duduk tempat salat kita tu, selagi kita tidak menyakiti orang lain dan tidak berhadas. Bila berhadas, menyakiti orang lain, malaikat pun tak mahu dengar. Dia tak mahu dengar, malaikat baik-baik ni tak dengar. Malaikat kira orang kata, bila tak lari, dia tulis lalu, tak irak orang ada tu. Ada cerita lain. Sudah tulis. Itu kelebihan yang pertama tu, duduk di tempat salat. Jadi kalau boleh kak, jangan duduk lah. Jangan duduk pergi cari dia, pergi cari orang tu, pergi cari kawan. Jadi kalau duduk cari kawan, cari dia, maknanya kita kerugian dalam tempat duduk kita tu. Orang lain apa ni, malaikat tak irak dalam kita. Hadis yang kedua, kelebihan malaikat lagi ni, kata Nabi SAW, Al-malaikatu yata'aqabun. Malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa fi salatil asri. Thumma ya'ruju ilayhi alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu kayfa taraktum ibadi. Faqalu taraknahum yusallun wa atainahum yusallun. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Maksudnya para malaikat berganti-ganti dalam bertugas mengawal manusia. Ada shift juga malaikat. Ada shift malam, ada shift siang. Shift dia panggil tak? Tidak orang kerja ni shift. Ada malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Dia tukar dua kali. Mereka berhimpun di waktu salat subuh dan salat asar. Jadi bila salat subuh, malaikat hak dijaga kita semalam, jumpa di sini. Hak tunggu langit, kumpul. Ambil tugasmu pula, sambung, balik dia. Dan salat asar. Asar kali ditukar pula untuk nak tukar si malam. Kemudian malaikat yang mengawal di waktu malam naik ke langit. Lalu Allah menanya mereka. Sedang Allah lebih mengetahui. Tuhan tanya, itu bukan tak tahu. Allah Ta'ala bersifat dengan mengetahui. Tapi kenapa dia tanya? Tujuan dia tanya tu nak suruh malaikat tahu kelebihan hamba Allah Ta'ala. Ni,
Dia kata apa? Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, bagaimana hamba-Ku waktu kamu meninggalkan mereka? Mu tinggal dia tadi, apa dia buat? Jawab mereka, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang melakukan salat subuh, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka sedang melakukan salat asar. Jadi subuhnya asar ni sangat besar. Kita kena semaya berjamaah, supaya mereka boleh lapor ke Tuhan. Aku subuh tadi ambil tugas tadi, dia duduk semaya subuh. Habis tugas petang, tukang orang lain pula, dia duduk semaya asar. Kan kasih tu. Dia ambil tugas asar, dia bagi tahu kat hak malam pula bagi tahu gitu pula cerita. Jadi kita kena jaga sangat. Semaya subuh ke semaya asar ni, kena jaga. Mana kalau kita pergi kerja pun, musafir pun, keluar kita pergi berjalan, cari makan pun, biar dah. Semaya asar tu biar dia berjamaah. Tak kira lah. Dia masjid kita ke masjid mana-mana, pun kita pergi jalan tu. Semaya asar tu. Jangan malaikat ni, shift malam ni nak lapor ke Tuhan. Aku tinggal dia tadi, tengah semaya asar. Aku ambil tugas semaya tu, tengah semaya subuh. Hebat. Tak hebat kita. Hebat di mata Allah SWT. Ya biarlah manusia ni tak hebat, tak apa kita. Tapi biar Tuhan nampak kita tu hebat. Di mata Allah SWT. Mata manusia ni lagi tu, ya tak? Kadang-kadang mata juli yang tengok kita. Bukan tengok betul pun. Mengenai penyertaan para malaikat dalam majlis zikir. Ni kelebihan majlis zikir pula. Malaikat ni dalam majlis zikir dia. Apa dia buat? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Fa idza wajadu qauman yazkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum." Qala fayahiffuna bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Qala fayas'aluhum rabbuhum 'azza wa jalla wa huwa 'alamu minhum ma yaqulu 'ibadi. Qala yaqulu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka. Qala فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال يقول لو رأوك كانوا أشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال فيقول ماذا يسألونني؟ من يسألوني؟ قال يقولون يسألون الجنة. قال يقول هل رأوها؟ قال فيقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليهم حرصا وأشد لها طمعا وأعظم لها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقولون فكيف لو رأيها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان وليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم. متفق عليه. Hadis Bukhari Muslim juga ni. Hadis ni kena ingat betul-betul ni. Hadis-hadis yang kita belajar hari ni, hadis yang memberi semangat kepada kita suruh duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir. Kalau malah lagi lepas pada ni, habis modal ni. Maksudnya sungguhnya bagi Allah beberapa kumpulan malaikat. Allah Ta'ala ada malaikat. Mereka bertebaran di jalan raya mencari orang-orang yang berzikir diingati Allah. Dia panggil malaikat peronda. Dia duduk raung tengok mana ada orang zikir. Mana ada majlis ilmu. Majlis kita majlis ilmu. Bila jumpa majlis ni apa jadi? Apabila mereka bertemu dengan suatu kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang duduk belajar. Orang duduk zikir. Duduk baca Quran. Mereka menyeru. Dia panggil. Telefon ke sayang-sayang dia. Orang malaikat lagi. Orang duduk jalan. Marilah memenuhi hajat kamu. Mari sini. Kita jumpa di tempat. Pagi-pagi orang yang duduk kerja kita mengaji. Penuh malaikat ada di ikut kita. Para malaikat pun mengelilingi majlis itu dengan sayap mereka. Hingga kepada langit dunia. Malaikat sambung sayap dia sapak langit. Langit dunia ni langit paling bawah sekali. Itu maksud langit dunia. Langit. Kan langit ni banyak-banyak lapis. Langit dekat dengan dunia tu dah dengan langit dunia. Kemudian Allah menanya malaikat. Padahal Allah lebih mengetahui. Tuhan tanya ni. Nak suruh malaikat tahu. Apakah hamba-hamba aku berkata? Tuhan tanya. Malaikat, mu tengok hamba aku duduk kumpul ni dia buat apa? Jawab malaikat, mereka mengucap tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Dan takbir. Allahu Akbar. Boleh kata kita.
Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Apa tak dikatanya? Tuhan bertanya. Adakah mereka melihat aku? Dia duduk tasbih aku. Dia tengok aku ke? Jawab malaikat, demi Allah mereka tidak melihat engkau. Tuhan bertanya lagi. Bagaimanakah keadaan mereka kalau mereka lihat aku? Kalau dia tengok aku sungguh macam mana? Jawab malaikat, kalau mereka melihat engkau tentulah mereka bertambah banyak beribadat dan bersungguh-sungguh memujimu dan banyak bertasbih kepadamu. Kalau tengok Tuhan, kuatlah semangat kita ni. Tak usah kata tengok Tuhan. Makhluk Tuhan ni, kalau ada bos kita, kaji selalu kejar. Kuat lalu. Tak ada ilmu sikit. Tuhan bertanya, apakah mereka meminta daripada aku? Dia minta apa dengan aku? Jawab malaikat, mereka meminta syurga. Nak syurga ya Rabbi. Inni as'aluka jannah. Tuhan bertanya, apakah mereka pernah melihat syurga? Dia minta sangat syurga tu, dia tengok ke? Jawab malaikat, tidak. Demi Allah mereka tidak pernah melihatnya. Tuhan bertanya, bagaimana jika mereka melihat syurga? Kalau dia pilih lagu mana? Jawab malaikat, jika mereka melihat syurga, tentulah mereka bertambah-tambah dan memintanya dengan penuh kegemaran. Nak sungguh-sungguh ni. Tahu ni. Tuhan bertanya lagi, daripada apakah mereka minta perlindungan? Tadi dia minta syurga. Dia minta berlindung dengan apa? Jawab malaikat, daripada api neraka. Tidak kita minta perlindungan. Allahumma ajirna minan nar selalu. Tuhan bertanya, adakah mereka pernah nampak api neraka? Pernah tengok ke api neraka? Ni ada minta berlindung ni. Jawab malaikat, tidak. Demi Allah mereka tidak pernah nampak api neraka. Tak pernah tengok. Tuhan bertanya lagi, bagaimanakah kalau mereka nampak api neraka? Kalau mereka tengok api neraka, lagu mana? Jawab malaikat, jika mereka nampak neraka, nescaya mereka bertambah usaha melarikan diri, menjauhkan diri dan bertambah takut kepadanya. Kalau boleh sungguh takut, kita takut. Tuhan berfirman, ini yang kita nak dengar. Bila orang duduk dalam keadaan ni, Tuhan berfirman kepada malaikat, asyhadu anni qad ghafartu lahum. Aku bersaksi di hadapanmu, hai malaikat, bahawa aku telah ampun dosa mereka. Orang duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu ni, Tuhan ampun dosa kita. Allahu Akbar. Besar tak besar majlis ilmu? Besar. Alhamdulillah Tuhan beri peluang kepada kita. Di akhir hayat kita sempat duduk majlis ilmu. Daripada lepas subuh sampai ke malam duduk ngaji siang malam. Ini di antara kelebihan. Jadi pasal tu lah. Jadi salah seorang daripada malaikat repot ke Tuhan. Ada repot juga malaikat aku. Dengar dia repot apa ni. Di antara mereka ada seorang yang bukan daripada golongan mereka. Dia datang hanya kerana sesuatu hajat. Dia mari ke masjid ni bukan nak belajar, tapi nak mari jumpa tu email, nak ajak mereka anak contohnya. Tengok orang duduk kuliah, dengar juga dia pun cakap dia. Itu contoh dia buat tak? Malaikat. Jadi, orang ni bukan nak mengaji, dia ada hajat di masjid. Nak jumpa tu email lah kalau kita kata. Saya apa benda. Jadi, dengar orang kuliah, dengar orang zikir, duduk juga dia pun. Cakap. Jawab Tuhan, mereka semua adalah sekumpulan. Tidak celaka siapa yang bersama dengan mereka. Orang yang mari sampai dengar tadi pun pahala sekali orang mari mengaji. Buat kita tak juga. Boleh kita. Alhamdulillah. Besar pahala. Telah jumpa. Allah Ta'ala beri kepada kita. Betapa tingginya kurniaan Allah Ta'ala. Tinggi tak tinggi? Tinggi benar lah. Dalam memberi galakan kepada penuntut-penuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahu al-malaikatu ajnihataha ridan bima yasna." Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Maksudnya tidak ada seorang yang keluar daripada rumahnya kerana menuntut ilmu pengetahuan. Kita tinggal kampung halaman kita, tinggal kebun kita, tinggal apa benda, tinggal lembu kubah kita, mari duduk ngaji, nak ngaji. Tak kira tua apa, yang pentingnya kita nak pergi pasal apa nak pergi belajar. Apa dapat? Melainkan para malaikat merendahkan sayap untuknya kerana reda suka dengan apa yang dia buat. Malaikat kena sayap jalan kat kita. Kalau kita nampak, mati kita. Kalau kita nampak ni tak nampak ni kan tak semangat juga jadi. Dengar? Itu di antara tugas mereka. Berjalan, meronda, cari orang majlis ilmu, itu tugas mereka.
Para malaikat juga bertugas dalam menetapkan hamba di atas amal saleh, khususnya dalam berjihad di jalan Allah. Malaikat ni mari kemas kita, jaga, jangan lari. Sebagaimana firman Allah Taala, "Iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan." Maksudnya ingatlah, tatkala Tuhanmu wahyukan kepada malaikat, Allah Ta'ala wahyu ke malaikat, sungguhnya aku bersama kamu. Malaikat bagi tahu, aku ni bersama dengan kamu. Hei, orang-orang yang berjihad. Aku bersama kamu, orang-orang yang berjihad. Oleh demikian, tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan mencampakkan kegerunan ke dalam hati orang-orang kafir. Oleh itu, pancunglah sengkok mereka. Patut sengkoknya orang lawan kita ni, orang tak lawan, jangan pancung. Dan dan pancunglah tiap-tiap hujung jari, kaki dan tangan mereka. Jadi itu dipanggil surah Al-Anfal. Jadi, tengok ni malaikat menguatkan semangat. Selain daripada itu, di sana ada lagi tugas para malaikat yang pengaruhnya sangat besar dalam membentuk perjalanan hidup hamba dan mengawal mereka daripada melakukan kejahatan. Sebagaimana penerangan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa para malaikat ditugaskan untuk muraqabah. Muraqabah tu dia, menjaga, meneliti amalan-amalan hamba dan mencatatnya setelah dihitungnya. Jadi malaikat ni tulis amalan kita, lepas tu dia lapor ke Tuhan. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Maksudnya, dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada orak lehernya. Dekat ceritanya. Ketika dua orang malaikat mencatatkan amalannya, seorang di sebelah kanan dan seorang sebelah kiri. Dia ada suatu ucapan yang diucapkan malaikat, ada di dekatnya malaikat pengawal yang selalu hadir. Jadi malaikat itu menulis amalan kita. Kanan kiri kita ada malaikat. Dan firman Allah lagi, tadi dipanggil surah Qaf, surah Qaf ayat 16, 8 hingga 18. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Maksudnya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu. Kiraman katibina. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amalan kamu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Infitar ayat 10-12. Dan firman Allah Ta'ala lagi, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka, yakni manusia, mengira bahawa kami tidak mendengar rahsia dan bisik-bisikan mereka sebenarnya? Kami mendengar bisikan mereka itu, kami tak dengar? La, kami mendengar. Dan utusan kami, yakni malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. Malaikat tak tulis apa dia kita buat. Pada akhir pembicaraan mengenai hubungan malaikat dengan manusia dan peranan mereka dalam mengawal amal iradi, kehendak atau pilihan manusia, dan yang bukan iradi, di luar kehendak manusia, di sini kami nukilkan ulasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengenai tugas malaikat. Dia kata apa? Kita tengok sikit. Para malaikat yang diwakili mengurus kejadian manusia semenjak daripada penciptaan nutfah. Nutfah itu tak bagi tepat. Air mani. Hingga sempurna kejadiannya. Mereka diwakilkan membentuk kejadian manusia dan memindah prosesnya daripada suatu kejadian kepada suatu kejadian lain. Itu proses. Serta menjaganya dalam ketiga-tiga alam kegelapan. Iaitu kegelapan dalam perut ibu, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang membungkus anak dalam rahim. 3 kali gelap kita. Gelap rahim, gelap perut lagi. Malaikat mencatat rezeki manusia, amalannya, ajalnya, kecelakaannya atau kebahagiaannya. Mereka bersama manusia dalam setiap masa dan keadaan. Mereka menghitung amalan dan percakapannya, menjaganya semasa hidup, mencabut rohnya ketika mati, dan membentangkan manusia di hadapan Tuhannya. Allahu Akbar. Mereka diwakili membawa azab, memberi nikmat dalam alam barzakh,
dan selepas bangkit. Mereka diwakili mengadakan alat kenikmatan dan penyaksaan dan meneguhkan hati orang-orang mukmin dengan keizinan Allah. Mengajar mereka perkara-perkara yang memberi manfaat, mempertahan dan membela mereka. Malaikat juga menjadi wali, penolong orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Mereka lah yang mendorongkan manusia kepada kebaikan, mencegah mereka daripada kejahatan. Ini kesimpulan tugas malaikat ni. Tegasnya, malaikat juga sebagai penolong manusia, penjaga, pengajar, penasihat, pengajak kepada kebaikan, pendoa, peminta ampun, pengucap selamat untuk manusia selama manusia itu hidup dalam mentaati Allah dan mengajarkan pada manusia lain. Malaikat juga pembawa berita gembira, iaitu penghormatan Allah kepadanya ketika tidur, ketika matinya dan ketika bangkitnya semula selepas mati. Malaikat bagi tahu dekat kita nak mati, mundur ahli syurga. Malaikat juga yang menjadikan manusia hidup zuhud di dunia ini, menggalakkan mereka kepada akhirat, mengingatkan mereka ketika mereka lupa, memupuk semangat bekerja ketika mereka merasa malas, menetapkan hati mereka ketika dalam ketakutan. Seterusnya, para malaikat yang berusaha mendatangkan kebaikan dan maslahat kepada manusia di dunia ini dan di akhirat, mereka adalah utusan Allah pada penciptaannya dan perintahnya. Mereka adalah utusan Allah yang menyambungkan antara Allah dengan hamba-hambanya. Kan dia bagi tahu. Allah Ta'ala tahu dah. Mereka membawa turun perintah Allah ke seluruh alam dan membawa naik laporan kepada Allah. Jadi tamatlah kita perbincangan tentang tugas malaikat. Kita akan sambung perbincangan kita insya-Allah kepada bilangan malaikat pula. Kita akan pergi kepada bilangan malaikat. Berapa orang bilangan malaikat? Insya-Allah kita akan sambung di dalam perbincangan kita yang seterusnya. Bilangan malaikat.